Bicara, selamat datang kepada semua. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Yang berbahagia Tuan Haji Roland Elias Rozaidi bin Abu Hassan, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, Tuan Yang Mulia Raja Samsudin bin Raja Saleh, KPPK TVET, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, Yang Berusaha Profesor Madya, TSDR Basharuddin Abdul Hadi, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, UiTM Cawangan Pulau Pinang, Kampus Pematang Pauh, Yang Berusaha IRTS Muhammad Syazwan bin Osman, Pensyarah Kanan Fakulti Kejuruteraan Kimia, UiTM Cawangan Pulau Pinang. Yang Berusaha TS Dr. Muhammad Ikmal Fazlan bin Rosli Elias Rosli, Koordinator ICAN UiTM Cawangan Pulau Pinang, Pensyarah Kanan PPKA. Yang Berusaha IR Aimi Izwan bin Tajuddin, Penyelaras Pelajar, Bahagian Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni, UiTM Cawangan Pulau Pinang, Pensyarah Kanan PPKE. Yang Berusaha Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman, Penyelaras Inovasi, Bahagian Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni, UiTM Cawangan Pulau Pinang. Pegawai-pegawai JPN, pegawai-pegawai PPD, penolong-penolong kanan sekolah di negeri Pulau Pinang, guru-guru dan tuan-tuan yang dihormati sekalian. Hadirin yang dihormati, majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua tetamu jemputan yang hadir di Dewan Ibn Sina SMK Gemilang bagi menjayakan program ilmu yang bertajuk Kepimpinan Inovasi dalam Kelab dan Persatuan di Sekolah bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi tahun 2022. Hadirin yang dihormati, Tetak Buluh Kajang 10, mari jolok sarang penyengat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Amin Fitri bin Osman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Sempena dengan majlis pada petang ini ya Allah, Engkau sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Bukakanlah minda kami dengan limpahan hikmah-Mu. Suburkanlah jiwa kami dengan mengamalkan petunjuk-petunjuk agama-Mu. Engkau jadikanlah segala usaha dan amal kami sebagai ibadah kepada-Mu. Ya Allah yang maha bijaksana, pada hari ini kami berkumpul dan dianugerahkan dengan kekuatan. Kami dianugerahkan dengan kepandaian. Kami dianugerahkan dengan kecerdikan. Justru kami sedar ya Allah, apa yang Engkau berikan hanyalah setitis dari seluas lautan. Kami hanyalah hamba yang mengharapkan pertolongan dan perlindungan agar kami tidak jatuh ke lembah kejahilan.
Kadang-kala kami lupa, kadang-kala kami alpa, dan kadang-kala kami lalai dengan nikmat dunia yang tidak berkekalan. Oleh itu Engkau jadikanlah kami insan yang sentiasa sedar akan kewajipan supaya tidak dipersoalkan di hari kemudian. Ya Allah, Ya Rahman, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan dan kepintaran. Jadikanlah insan dari kalangan kami dengan komited dengan kehendak dan perubahan zaman. Hindarkanlah kami dari sifat lemah, malas, sering berputus asa dalam melaksanakan kewajipan. Kurniakanlah kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan ide yang kreatif, positif, proaktif, inovatif untuk terus menjana kecemerlangan. Semarakkanlah dalam jiwa dan minda kami dengan keazaman dan komitmen yang tinggi agar kami dapat meningkatkan mutu dan produktiviti dalam diri kami untuk melakukan perubahan. Berikanlah kami kekuatan untuk mengundi bahtera perjuangan bagi menggapai matlamat dan wawasan yang diimpikan. Seterusnya melahirkan insan yang berkualiti serta mampu menepani cabaran dan rintangan mendaki puncak kejayaan. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu min. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Muhammad Amin Fitri bin Osman di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang saya hormati, tuan-tuan yang saya hormati, bagi meneruskan majlis kita pada petang ini, majlis dengan penuh takzim ingin menjemput dan mempersilakan penceramah kita yang akan meneruskan perjuangan pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan biodata dan pencapaian beliau dalam bidang inovasi ini. Nama diberi IRTS Muhammad Syazwan bin Osman, kini menjawat jawatan sebagai pensyarah kanan Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia UiTM Cawangan Pulau Pinang dan penyelaras jaringan industri bahagian penyelidikan jaringan industri masyarakat dan alumni. Maklumat pendidikan, ijazah sarjana kejuruteraan kimia USM, ijazah sarjana muda kejuruteraan biokimia. Maklumat pencapaian, 3 tahun jurutera proses R&D di Intel Teknologi Sdn Bhd, 14 tahun perkhidmatan di UiTM sehingga sekarang, jurutera profesional berdaftar di Lembaga Jurutera Malaysia, teknologis profesional berdaftar di Lembaga Teknologis Malaysia, jurutera bertauliah dengan Institut Jurubina Kimia United Kingdom, telah memenangi lebih 100 pingat dalam pertandingan inovasi dalam dan luar negara, merupakan Ketua Makmal Penyelidikan Industri pertama di UiTM iaitu IMZI Nanoco dengan kerjasama IMZI Holdings Sdn Bhd, mendapat anugerah akademik tahun 2020 kategori inovasi dan perkomersialan produk, anugerah tokoh kualiti UiTM dan anugerah perkhidmatan cemerlang UiTM pada tahun 2013 dan 2020. Justru itu, pihak majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan yang berusaha IRTS Muhammad Syazwan bin Osman, pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM Cawangan Pulau Pinang, kampus Pematang Pauh, untuk menyampaikan perkongsian ilmu yang bertajuk Kepimpinan Inovasi dalam Kelab dan Persatuan di Sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Yang saya hormati Merusa Tuan Haji Roland, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, yang saya hormati Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang, Profesor Madya, Teknologis Dr. Basharuddin Abdul Hadi, barisan pimpinan JPN, pimpinan PPD, pimpinan sekolah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, terima kasih atas pengenalan tadi. Sebelum itu, saya ingin mengambil kesempatan bersama-sama dengan Dr. Bashar, saya mohon jasa baik pelajar-pelajar. Hari ini kami bawa rombongan yang agak ramai. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan, kami daripada UiTM Cawangan Pulau Pinang datang bukan sikit. Kita bawa juga bersama-sama dengan pelajar-pelajar
Jadi pelajar UiTM kami, jadi saya mohon jasa baik pelajar saya untuk sama-sama bangun. Mohon jasa baik untuk bangun. Sebab hari ini sempena dengan Hari Guru, saya mohon kita sama-sama berikan tepukan kepada semua guru-guru dalam ni. Selamat Hari Guru kita ucapkan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu atas segala jasa baik. Terima kasih pelajar saya. Seperti duduk. Terima kasih. Kepada semua guru-guru yang saya hormati sekalian, saya fikir saya tidak mampu berada di atas pentas ini tanpa jasa seorang insan yang bernama guru, walaupun mungkin mereka tidak ada di depan ni. Saya nampak dia ada sahabat saya dulu sama-sama belajar di universiti dulu, ada bersama-sama dalam dewan ini. So terima kasih cikgu. InsyaAllah hanya Allah SWT saja dapat membalas jasa baik tuan-tuan sekalian. Okay. So hari ini saya tidak bercadang nak bercakap panjang kerana kita tahulah macam biasa, saya fikir cikgu-cikgu semua berpengalaman. Kalau kita bagi kelas pukul 2 lebih ni, kemungkinan untuk anak murid kita lena tu tinggi kan. Jadi saya akan berada di atas pentas ni hanya mungkin kurang lebih 15-20 minit saja. Dan pun selepas itu kita akan bersama-sama membuat aktiviti. Hari ini kita akan buat aktiviti. Kita tak akan duduk di atas kursi tu berehat-rehat bersantai-santai. So insya-Allah saya fikir cikgu-cikgu sekalian telah dibekalkan dengan stiker ya. Nanti kita akan buat apa yang kita nak buat dengan stiker tersebut. Jadi insya-Allah saya akan cuba sedikit saja dalam 15-20 minit untuk memberikan scene setting apa yang akan berlaku pada hari ini. Tapi sebelum itu dia tak bergerak, dia delay kot. Okey, sebelum itu saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan sekalian, semua bawa handphone kan? Semua bawa handphone kan? Ini bukan kita tak, anak murid kita tak suruh apa tinggal handphone kat rumah kan? Semua bawa handphone kan? Okey, saya mohon jasa baik semua bersama-sama keluarkan handphone. Okey, keluarkan handphone dan saya mohon jasa baik semua tuan-tuan dan puan daripada depan sampai ke belakang sama-sama ambil gambar selfie bersama teman-teman di sebelah sebagai satu bukti kehadiran kita pada hari ini. Okey, nanti kalau pengetua tanya pergi mana, ada dekat sini dewan. Okey, kita ambil gambar. Saya mohon semua untuk ambil gambar masing-masing, selfie masing-masing. Dan kawan-kawan ke, nak selfie seorang ke, terpulang. Kita mohon ambil gambar sama-sama dan saya akan mohon untuk semua tuan-tuan dan puan update dalam status WhatsApp ataupun Facebook ataupun IG dengan hashtag berikut. Saya mohon semua untuk hashtag Hari Guru PP. Hari Guru PP. Okay, hashtag Hari Guru PP, hashtag JPNPP, hashtag UiTM CPP, okay, dan hashtag Keluarga Malaysia. Sebab hari ini kita nak viralkan pertemuan kita pada petang ini ke seluruh Malaysia. Bila hashtag Keluarga Malaysia lagi Datuk Seri Ismail Sabri nampak ni kan, boleh orang kata dia jenguk-jenguk insya-Allah. So kita mohon jasa baik semua untuk hashtag update dalam status WhatsApp masing-masing dan juga Facebook ataupun Instagram. Boleh update dan hashtagkan perkara-perkara berikut gambar anda, bukti kehadiran pada hari ini. Okey, sama-sama sekali lagi, bersama-sama Hari Guru PP 2022, hashtag JPN Hebat, hashtag UiTM CPP dan hashtag Keluarga Malaysia. Okey, saya akan ambil gambar saya bersama dengan tuan-tuan perempuan daripada atas stage. Ini paling VIP sekali. Supaya saya boleh hashtag juga. Okey, daripada jauh Okey, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Okey. Sama-sama insya-Allah. Okey, sementara naik. Okey. Terima kasih. Yes. Okey, sama-sama. Terima kasih tuan-tuan. Bukti kehadiran nanti tuan pengetua tanya pergi mana. Okey. Okey, sedikit pesanan penaja sebab bila saya nak datang kat sini apa pihak pengurusan UiTM depa suruh saya promote. Okey, insyaallah kita tahu sedia maklum insyaallah esok keputusan SPM bakal diumumkan. So saya fikir sekolah semua berdebar-debar, khususnya sekolah menengah tentang keputusan, dan kita sama-sama nak menjemput seluruh warga JPN, seluruh keluarga besar Kementerian Pendidikan untuk hadir bersama-sama kita di Expo Selangkah ke UiTM. Expo Selangkah UiTM akan berlangsung pada hujung minggu ini, hari Sabtu dan Ahad. Dewan Besar UiTM Cawangan Pulau Pinang. Di situ ada pelbagai booth yang akan menerangkan tentang peluang-peluang pengajian peringkat lebih tinggi, iaitu pendidikan peringkat tinggi di universiti,
Dan kita menjemput semua orang ramai, mahasiswa untuk datang beramai-ramai ke UiTM Cawangan Pulau Pinang pada 18 dan 19 Jun ni insya-Allah. Dan dia akan diadakan kemudian adalah pamphlet tentang program-program berada UiTM. Dan saja saya tunjuk pesanan juga penaja, UiTM telah dianugerahkan oleh Most Trusted Brand 2022. Itu gambar kami punya Naib Chancellor, Profesor Datuk Teknologis Dr. Rozal Jano, bersama belakang adalah Prof Syariman dan Prof Adrin ya, TNC Icon kita. Dan satu program berkaitan dengan inovasi yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah Penang International Invention and Design Competition yang akan berlangsung tahun depan. So kita menjemput semua warga KPM untuk bersama-sama dengan kita. So ada teaser sikit Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, PIID 2023 akan kembali secara fizikal. Sebelum ni dia secara hibrid. Untuk makluman, PIID telah bermula pada tahun 2011. Ketika itu saya adalah pengarah pertama PIID. Ketika itu belasan tahun lepas. Kali ini telah berkembang dan sebagainya, dah international competition. Dan insyaAllah edisi 2023 yang akan berlangsung awal tahun depan merupakan edisi secara fizikal selepas 2 tahun secara hibrid ataupun online. Okey, itu pesanan penaja sebab bos suruh pesan. Okey. Next slide. Okey, saya tak nak cerita pasal cerita saya sangat. Pasal tadi Tuan Pengerusi dah cerita habis dah. So saya akan skip yang ini. Ini gambar-gambar pertandingan inovasi apa semua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab kita janji 15-20 minit saja kan. Okey. Ini projek-projek ini, Anilasia menang anugerah itu. Okey. Bercakap tentang kepimpinan inovasi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya fikir di depan ni adalah orang kata pentadbir-pentadbir sekolah, orang yang akan menjadi inspirasi, sumber inspirasi kepada guru-guru, kepada murid-murid di sekolah. Dan hari ini kita berkongsi sebab tajuk yang diberikan adalah tentang kepimpinan inovasi, ya, khususnya dalam kelab persatuan di sekolah. Tapi saya ingin lihat, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada hari ini untuk kita berfikiran umpama gelas yang separuh penuh, yang mana walaupun saya fikir tuan-tuan di depan saya jauh lebih pengalaman daripada saya, namun jika kita ada pemikiran yang sentiasa ingin dahaga ke ilmu baharu, insya-Allah kita akan sentiasa mendapat manfaat, sentiasa mendapat ilmu yang boleh diguna pakai dan dipanjangkan lagi aliran pahalanya insya-Allah kepada murid-murid kita, kepada guru-guru kita di sekolah. Jadi hari ini saya akan bercakap sedikit saja sebab kita nak bagi ruang kepada aktiviti kita. Jadi bercakap tentang kepimpinan inovasi, mungkin kecil sikit tulisan di depan. Jadi ada 10 kriteria. Tapi apa kita, sebab kalau kita bagi teori, ceramah teori, saya percaya semua orang lena. Jadi apa kita buat? Kita akan aplikasikan ke 10-10 ini dalam aktiviti yang kita akan buat sebentar nanti. Jadi apa yang kita nak cari adalah di sekolah, kalau kita tengok landscape perjalanan rutin seorang murid daripada zaman saya dulu sampai sekarang, kita akan bermula dengan tadika, kemudian sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, dan insya-Allah ada 2 laluan selepas itu, sama ada ke universiti IPT ataupun bekerja terus. Okey, ada juga murid-murid yang bekerja terus. Tuan-tuan dan puan-puan berada di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami di universiti berada di Kementerian Pendidikan Tinggi, KPT. Jadi kita punya kementerian tak sama, tapi sebenarnya kita saling perlu bekerjasama, saling perlu berinteraksi. Sebab pelajar-pelajar yang kami akan terima nanti di peringkat universiti adalah pelajar-pelajar yang diasuh, dilatih oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian di peringkat sekolah. Jadi sebab itu kami amat berterima kasih kerana pihak JPN sudi menjemput kami hari ini. Sebab apa? Inilah masa untuk kami menceritakan apa yang sebenarnya diperlukan oleh pelajar-pelajar di peringkat universiti supaya dipersiapkan mereka di sekolah. Apabila mereka menjadi pelajar di universiti kelak, mereka akan mengalami satu proses pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Dan kalau kita tengok
Senario. Sebab hari ni kita nak bercakap senario. Ini adalah data sebenar daripada Job Street. Tuan-tuan dan puan mungkin boleh lihat di layar. Kalau tengok di sini, 5 sebab kenapa graduan-graduan menganggur. Top 5 reason why fresh graduate unemployment. Dan kalau kita tengok, hampir ke 5 sebab itu disebabkan sikap, disebabkan attitude, disebabkan sahsiah. Dan saya fikir sebab itu pendorong kanan kurikulum bagi saya sangat penting. Kerana di bahu jemalanya tertanggung bahawa kita perlu membangunkan sahsiah anak-anak murid kita. Sebab apa? Mereka itu sebab kepandaian itu boleh diajar, ya, teknikal itu boleh diajar, tapi sahsiah itu harus dibina daripada sekolah. Sebab itu kepimpinan inovasi sangat penting, kerana benda ini boleh diselesaikan dengan kita melihat senario landscape dunia, apakah kompetensi yang diperlukan dunia sekarang. Ini adalah laporan daripada World Economic Forum. Seperti kita tahu, pemimpin dunia bersidang di Davos, Switzerland, bercakap tentang World Economic Forum, apakah skills yang diperlukan oleh orang yang bekerja, graduan-graduan yang akan bakal bekerja. Kalau perempuan nampak di skrin, minta maaf kecil saya boleh kata daripada 10 itu 6 hingga 7 bercakap tentang inovasi dan kreativiti. 6 daripada 7 growing skills yang berada yang dilaporkan dalam laporan World Economic Forum bercakap tentang kreativiti dan inovasi. Jadi justru apa yang kita kena mantapkan sekarang ialah bagaimana kita boleh menginspirasikan anak-anak murid kita. Bagaimana kita boleh menginspirasikan guru-guru kita di sekolah agar kita dapat mendidik anak-anak murid kita menjadi lebih inovatif, lebih kreatif, lebih berdaya saing. Sebab itu semuanya skill yang diperlukan untuk masa hadapan mereka. Yang mana nanti kami universiti akan menyambut dan mempolish lagi, bagi acid hydrochloric lah apa semua ni, bagi lebih berskilauan, lebih bersinar, supaya nanti mereka akan berjaya di alam pekerjaan kelak. Sebab akhirnya sekali saya fikir tidak ada kejayaan yang paling puas bagi seorang guru apabila melihat anak-anak murid mereka berjaya. Okey, itu saja bagi saya. Kalau saya pun sendiri sebagai pensyarah, saya tengok anak murid saya berjaya, saya cukup lah. Bagi saya tiada erti pangkat doktor, TS, Profesor Madya, Profesor apa semua tu kalau anak-anak murid kita tidak berjaya. Jadi saya fikir saya fikir tanggungjawab kita sebagai pemimpin pentadbir sekolah, khususnya sebagai penolong kanan, kurikulum dan sebagainya, untuk sama-sama kita balik ke sekolah, membangunkan anak-anak murid kita, membangunkan guru-guru kita untuk lebih berfikiran inovasi. Sebab itulah skill masa hadapan. Seperti kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Didiklah anak kamu ikut zamannya, bukan didik ikut zaman kita, ikut zaman mereka. Iaitu zaman sekarang ialah zaman inovatif dan kreatif, zaman gig ekonomi, zaman orang bercakap tentang revolusi perindustrian 4.0 dan sebagainya. Okey. Dan sebab saya tahu semua dah start tunduk, so kita akan inilah slide. Okey. Dan untuk membantu tersebut, kami di UiTM akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama-sama beraktiviti sebentar nanti. Kita akan menggunakan satu tools ataupun kaedah yang diperkenalkan oleh Stanford University di United States of America, yang dinamakan design thinking. So selalu masalahnya, saya dah menyertai pertandingan inovasi dah banyak. Ialah seperti pengurusi kata lebih 100 pingat, sampai saya dah tak boleh kira dah berapa pingat inovasi saya. So perkara pertama biasanya pelajar menghadapi masalah adalah tidak tahu di mana untuk bermula. Setiap pelajar, biasalah anak murid kita tengok, kalau kita bagi soalan matematik ke, soalan apa-apa lah kat sekolah kan, bahasanya mereka kadang-kadang mereka tak tahu kat mana nak mula. So di sini insya-Allah dengan design thinking ini kita nak cuba mencetuskan idea supaya pelajar-pelajar kita lebih inovatif, lebih kreatif, guru-guru kita lebih inovatif dan kreatif. So hari ini kami akan berkongsi design thinking secara asas level beginner. Saya sampai dah master trainer, tapi kalau saya ajar master trainer lagi, kita balik pukul 12.30 malam ni kan. Tapi hari ini kita akan buat asas yang mana ada 5 fasa yang dinamakan empathize, define, ideate, prototype dan test. Dan semua ini akan diterjemahkan dalam bentuk aktiviti yang akan kita buat sebentar nanti. Okey? Jadi kalau kita nak cakap teori, saya fikir memang semua akan khusyuk lah. Okey? Jadi
kita akan buat satu aktiviti, tapi sebelum tu kita kena cerita rewards. Biasa sebab manusia ni biasa kalau tak ada rewards dia tak apa nak menarik. Kan? Jadi, kita akan buat aktiviti dan kita akan buat pertandingan. Pertandingan ya. Kali ini tuan-tuan selalu kita dah bertandingkan pelajar-pelajar kita. So hari ini guru-guru akan bertanding sama guru-guru. Okey, dalam penekanan dan sebagainya. So insya-Allah tugasan akan diberi taklimatnya oleh fasilitator di kalangan pensyarah dan juga pelajar-pelajar kami. Sebentar lagi kita akan buat pembahagian kumpulan, tapi sebelum tu saya nak menceritakan apakah hadiahnya dulu. Sebab hadiahnya agak lumayan package percutian percutian. Kita akan bagi hadiah. Hari ini kita akan bahagikan tuan-tuan dan puan kepada 25 kumpulan. 25 kumpulan. Tu dia banyak ni. Malah sebab ramai kan. Kita akan bagi 25 kumpulan. Dan tuan-tuan dan puan akan diminta untuk menghasilkan satu poster inovasi dan satu lakaran prototype inovasi. Setiap kumpulan akan menghasilkan. Dan kita akan buat penilaian dan hadiah berdasarkan, pertama kita ni anugerah kita akan sediakan sebanyak 10 anugerah kita akan sediakan kepada tuan-tuan dan puan. Pertamanya lah anugerah prototype pilihan awam, yang mana nanti bila habis aktiviti 1 jam lebih kurang, tuan-tuan dan puan akan tampal kertas majung tuan-tuan dan puan di sekeliling dewan ini, dan semua orang dalam dewan ini akan mengundi. Nanti kita akan bagi QR code, Google Form. Semua orang akan mengundi 3 pilihan prototype inovasi yang anda rasa, kumpulan rasa terbaik. Nak undi diri sendiri pun boleh, tapi ada lagi 2 pilihan, kena undi orang lain lah kan. Kemudian kita ada anugerah prototype pilihan dan poster pilihan awam, iaitu 6 anugerah disediakan. Kemudian kita ada juri profesional kita dari pensyarah kita akan memberi anugerah inovasi pilihan juri sebanyak 3 anugerah dan 1 khas. Sebab tu kita punya tim rektor dekat depan ni kan. Kita ada 1 anugerah khas inovasi pilihan timbalan rektor kami sendiri yang akan memberikan, sebab untuk makluman semua, berikan tepukan kepada Dr. Bashar. Beliau adalah seorang inovator, sama-sama dengan saya dulu masa zaman muda-muda, tapi beliau lagi muda daripada saya lah. Okey, insyaAllah beliau akan memilih 1 inovasi pilihan yang akan menjadi pilihan beliau untuk dianugerahkan dan dinobatkan pada sebentar lagi di hujung rancangan kita lagi. Okey, so insyaAllah hari ini kita sama-sama santai, kita sama-sama nak cari ilmu, kita sama-sama nak explore, dan insyaAllah fasilitator kami akan membantu. Sebab kalau saya ceritakan semua atas pentas, saya takut mesej itu tidak sampai. Jadi kita nak bagi proses penyampaian mesej itu berlaku dengan konteks secara akar umbinya menerusi fasilitator kita, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan buat pembahagian kumpulan. Okey, saya fikir di dada baju dan juga tudung tuan-tuan dan puan-puan ada stiker warna kan. Kat tangan saya pun ada stiker warna. Okey, sebab takut lupa colour apa. Okey, sebab sekarang kita akan bergerak. Saya mohon jasa baik semua untuk bersama-sama kita untuk memberi kerjasama yang semangat padu untuk menjayakan aktiviti ini. Saya mohon jasa baik semua, kita akan mula bergerak. Kumpulan yang memakai stiker warna pink untuk berada di penjuru sebelah kiri dewan, sebelah depan ini. Mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang memakai stiker warna pink untuk berada duduk di sebelah penjuru. Nanti fasilitator pelajar kita akan bergerak menuju ke kumpulan pink tersebut. Saya mohon jasa baik tuan-puan yang memakai stiker warna fluorescent yellow untuk berada di hujung penjuru sebelah kanan dewan, di bahagian hadapan. Di bahagian belakang sana kita jemput tuan-tuan dan puan untuk bergerak yang memakai stiker warna oranye ke belakang sana, penjuru sebelah kanan di hujung. Manakala tuan-tuan dan puan yang memakai stiker warna hijau berada di penjuru sebelah kiri belakang dewan. Dan warna putih dia special, dia duduk di tengah-tengah. Okey, warna putih boleh bergerak di tengah-tengah. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan kurang lebih dalam masa 5 minit untuk bergerak masuk ke dalam kumpulan tuan-tuan, dan kita akan buat pembahagian kumpulan yang lebih kecil selepas itu insya-Allah. Dan saya mohon jasa baik fasilitator pelajar-pelajar kita untuk mula mengambil tempat dan memulakan aktiviti dan taklimat kepada guru-guru, cikgu-cikgu kita insya-Allah. Silakan. Masa diberikan adalah lebih kurang 1 jam. 1 jam diberikan untuk menyelesaikan tugasan yang akan diberi. Jadi mungkin saya boleh berikan sedikit maklumat kepada yang berusaha timbalan pengarah dan timbalan rektor apa yang akan berlaku untuk makluman tuan-tuan dan puan.
kumpulan guru-guru akan masuk, duduk di bahagian, boleh duduk di kawasan facilitator. Pelajar boleh bergerak masuk ke kumpulan masing-masing ikut color code yang telah di-assign, dan kemudian di dalam satu kumpulan ada satu ketua facilitator dan 8 facilitator kecil, dan insya-Allah mereka akan membahagikan kumpulan tuan-tuan dan puan kepada 5 kumpulan yang lebih kecil. Okey, dan kita akan buat pertandingan untuk menghasilkan 25 kumpulan. Okey, 25 kumpulan. Seterusnya apa yang akan berlaku? Facilitator akan memberi arahan kepada kumpulan-kumpulan itu, dan mereka akan memulakan proses mencari idea, mencari empathize dulu. Kita akan mula dengan empathize, yang mana menggunakan kaedah design thinking untuk menyelesaikan satu inovasi sosial. Setiap kumpulan harus mencari satu inovasi sosial berdasarkan 5 bidang yang ditujahkan, iaitu bidang makanan, alam sekitar, makanan, alam sekitar, kesihatan, tenaga dan juga pendidikan. Dan setiap kumpulan, sebanyak 25 kumpulan tersebut akan menghasilkan satu inovasi ringkas dalam masa 1 jam. Ini merupakan mission impossible. Jika tuan-tuan berjaya buat, maka saya memang kena salute dan kena respect, kerana tuan-tuan dan puan berjaya menghasilkan satu inovasi dalam masa 1 jam, yang mana selepas itu, selepas 1 jam, tuan-tuan dan puan akan menampal poster inovasi itu di dinding-dinding dewan ini, dan prototipe inovasi akan dipamerkan di atas pentas ini, dan semua orang akan melakukan undian awam, pilihan awam untuk memilih siapakah inovator daripada kalangan tuan-tuan dan puan yang mendapat pilihan awam dan juga pilihan juri, insya-Allah. Okey, saya akan turun ke bawah sebab pakai mic cordless kan, senang. Jika tuan-tuan dan puan ada masalah, ada persoalan, boleh maklumkan kepada saya, kita akan rungkaikan bersama-sama, insya-Allah. Okey, sekali lagi kita 5 kumpulan, putih di tengah, fluorescent hijau di sebelah kiri, kanan dewan, pink di sebelah kiri dewan, di belakang orange dan juga warna hijau. Okey, pelajar-pelajar kita akan take over sesi kepada cikgu-cikgu sekalian. Jika ada persoalan apa-apa, kita lakukan, dan kami punya juri profesional kami, pensyarah-pensyarah pun sedang menilai dan buat pemerhatian. Sebab apa? Mereka ada anugerah pilihan juri, pilihan juri. So kita ada 1 jam. So pelajar-pelajar akan mula take over, sikit masa lagi bergerak. So untuk maklumat semua, pelajar-pelajar yang kita bawakan ini adalah pelajar-pelajar daripada pelbagai fakulti yang terdapat di UiTM Cawangan Pulau Pinang. Di UiTM Cawangan Pulau Pinang kita ada fakulti kejuruteraan awam, fakulti kejuruteraan elektrik, fakulti kejuruteraan mekanikal, fakulti kejuruteraan elektrik, dan juga fakulti pengurusan hotel dan pelancongan. Okey. Nampak excited tu kat belakang tu, nampak excited. Jom, silakan. Boleh kita terus. Kumpulan hijau akan bermula nombor 1. Nampaknya ada yang seronok nak buat di kantin, silakan, tak ada masalah. Janji balik mai. Janji balik ke sini. Okey, kumpulan putih, kumpulan daripada 11 ke 15. Kumpulan hijau 16 sampai 20, dan kumpulan orange 21 sampai 25. Okey? Dengan semangat tu, silakan teruskan semangat anda, teruskan. Kami sengaja bawa pelajar-pelajar ni nak latih mereka supaya bercakap dengan orang dewasa ni. Nanti bila dah kerja ni boleh baru dia boleh bersosial sikit. InsyaAllah kita akan mulakan proses penampalan poster pada kurang lebih 4 jam 4. Jadi saya dipahamkan ada kumpulan yang seronok sampai pergi ke kantin. Mungkin mereka nak minum teh ke apa dulu kan. Silakan, janji balik pukul 4 kita nak tampal semua poster-poster untuk bersama-sama, insyaAllah. Sebab ini TOT kita, Train the Trainers. Mudah-mudahan kita boleh, jika ada tuan-tuan dan perempuan guru-guru yang belum dapat stiker, boleh angkat tangan supaya pelajar-pelajar kami boleh sampai untuk memberikan stiker untuk bersama-sama. Ayo kita menggalakkan semua untuk bekerja sama-sama dengan kita, memberikan sokongan untuk menjayakan aktiviti ini bersama-sama. Ini baru kita semangat keluarga Malaysia ni. Semangat keluarga Malaysia semua bersama-sama. Yang mana boleh dapat stiker,
Pengumuman untuk semua kumpulan untuk melancarkan proses kita pemahaman modul tu, saya jemput untuk tuan-tuan dan puan boleh scan QR code ni, boleh download kita punya modul. So modul ni memang kita buat khas untuk tuan-tuan pada hari ini. Khas ni eksklusif kita buat pertama kali dikongsikan untuk modul TOT beginner design thinking. So boleh download modul ini untuk memudahkan proses tuan-tuan, dan nanti nak balik ke sekolah boleh sebar luaskan. Kita bagi keizinan, tak ada masalah. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Boleh download, boleh sebarkan seluruh Pulau Pinang, insyaAllah. Pengumuman kepada semua peserta-peserta, kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Kita akan berakhir pada jam 4. Sebab apa, kita akan mulakan proses undian sebentar lagi. Jadi mohon jasa baik semua kumpulan untuk mula menampal kertas majung poster anda di keliling dewan, dan prototype pun boleh letak di sebelah tu. So untuk memudahkan semua orang, prototype boleh letak di sebelah ataupun tampal di sebelah poster tersebut supaya kita boleh nilai bersama-sama. Jadi pihak juri profesional akan mula melihat secara beransur-ansur untuk memberikan sedikit gambaran kepada mereka tentang apakah inovasi yang telah berjaya dihasilkan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan insyaAllah nanti kita akan buka undian kita untuk pilihan awam bagi memilih pilihan peserta sendiri, inovasi-inovasi yang menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Undi banyak-banyak, berapa kali undi pun boleh. Afundi. Okey. Dan insyaAllah nanti bila kita punya timbalan rektor masuk ke dalam, dan sama-sama dengan timbalan akan melihat juga dan memberikan satu pilihan beliau sendiri supaya kita nanti boleh sampaikan hadiah tersebut. Silakan. Sekali lagi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum memuat turun modul TOT inovasi kita pada petang ini, boleh scan QR code yang tertera di layar sekarang. Boleh tangkap gambar, forward kepada guru-guru WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah ini sebagai amal jariah kami. Memang modul ini dibuat secara eksklusif khas untuk tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini, dan kita pihak UiTM memberi keizinan untuk semua untuk menyebar luaskan modul ini ke seluruh sekolah-sekolah di negeri Pulau Pinang. Mudah-mudahan semua pihak akan mendapat manfaatnya, insyaAllah. Okey, jemput Dr. Bashar dan Jurul untuk sama-sama boleh melihat hasil kerja peserta-peserta hari ini. Mohon jasa baik kumpulan yang berada di sebelah kiri belah kiri dewan bahagian depan boleh tampal kertas majung di berdekatan dengan pintu masuk, kerana pihak Urustia ingin mengambil video tentang inovasi anda. Mudah-mudahan boleh masuk TV3 malam ni ke. Okey. Kita lakukan insyaAllah semua. Sekali lagi saya alu-alukan untuk muat turun modul kita TOT inovasi dicipta khas untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk petang ini. Design Thinking for Beginners. Boleh download turun dan sebar luaskan di semua sekolah di seluruh Pulau Pinang ataupun negeri-negeri lain, insyaAllah. Ini sebagai satu khidmat kami daripada UiTM untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, masa tinggal 1 minit saja lagi. 1 minit saja lagi. Okey. segera. Mohon untuk bersedia untuk menampal. Kalau boleh dekat-dekat dengan pentas ini, sebab juru kamera kita akan zoom masa ni, dan kita jemput nanti para VIP kita untuk melihat inovasi yang berada berdekatan dengan kawasan pentas ini, untuk kita membuat sedikit penilaian dan sebagainya. Okey. Sementara Dr. Iqmal, Ayat Raimi, Cik Syafiq akan round dan memilih 3 kumpulan pilihan juri yang akan dinobatkan sebentar nanti, yang akan disampaikan hadiah insya-Allah. Sebentar saja lagi. Lagi cepat kita menampal, lagi cepat kita balik. Gitu. Okey. Okey, 30 saat lagi. Boleh start tampal. Ini ruang kosong banyak tepi stage, boleh tampal poster-poster di tepi stage kita. Berarti pihak. Okey, masa dah tamat. Mohon jasa baik setiap kumpulan untuk mula tampal, kerana saya akan tunjukkan di layar QR code untuk kita mengundi.
Okey, sementara itu mohon jasabik setiap kumpulan untuk menampal poster anda di tepi dinding di Dewan bersama dengan perotak anda, dan saya jemput Prof. Madia Dr. Bashar untuk mungkin boleh round untuk tengok dan memilih inovasi pilihan tuan untuk kita nobatkan sebagai anugerah khas Timbalan Rektor UiTM kita, insya-Allah. Sambil tanya, boleh tidak yang dekat-dekat sebagainya? Okey, boleh tampal sebab saya akan tunjukkan di layar QR code-nya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mohon kerjasama semua. Di layar adalah QR code untuk link untuk mengundi pilihan inovasi pilihan anda. Ada di situ, mohon untuk scan. Saya menjemput semua bersama-sama ramai-ramai untuk scan. Di situ ada link untuk pautan untuk pengundian pilihan awam. Kita ada anugerah poster inovasi dan anugerah prototype pilihan awam. Boleh pilih 3 pilihan. Kalau pilih grup sendiri pun tak apa. Memang ada 1 pilihan untuk grup sendiri dan 2 lagi pilih yang lain. Okey, boleh undi. Kita akan tengok siapa undian terbanyak bila tutup dalam masa 5 minit daripada sekarang. Kita akan buka dan kita akan tutup 5 minit daripada sekarang. Boleh mengundi. Siapa undi paling banyak dia menang. Nak undi 10 kali pun tak apa. Terlindung. Puan lindung. Layar terlindung. Layar terlindung. Okey, sila scan. Nanti urus setia saya, pelajar saya akan kira kumpulan mana yang mempunyai undian paling tinggi untuk dinobatkan. Serta boleh undi 3 kumpulan untuk memenangi anugerah poster inovasi dan 3 kumpulan untuk memenangi hadiah anugerah prototype. Dan untuk maklumat, kita ada 1 sampai 21. Kita ada 21 kumpulan. Boleh pilih dari kumpulan nombor 1 sampai 21. Di setiap poster itu ada nombor kumpulan. Setiap poster ada nombor kumpulan. Boleh undi nombor yang menjadi pilihan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita buka 5 minit. Sekarang lagi 4 minit. Cepat dan kita akan umumkan keputusan, dan pihak juri profesional juga sedang menilai. Saya nampak tengah berjalan Dr. Iqmal situ ada. Kita nampak di situ Cik Syafiq ada di situ di belakang sana, dan juga Ayat Aimi pun sedang menilai. Pihak juri UiTM akan memberi penilaian untuk kategori pilihan juri sebanyak 3 kumpulan. Manakala tuan-tuan dan puan akan memberi anugerah kepada 6 kumpulan, iaitu 3 kumpulan untuk poster inovasi dan 3 kumpulan untuk prototype inovasi. Masa undian tinggal 3 minit lagi. Macam-macam saya nampak sini ya, poster macam-macam. Kreatif sungguh tuan-tuan dan puan. Syabas. Awesome, dalam hanya kurang 1 jam berjaya menghasilkan inovasi, idea inovasi berdasarkan konsep design thinking yang saya fikir sangat awesome, sangat luar biasa. Tahniah saya ucapkan. Okey, teruskan mengundi. Kita ada lebih kurang 2 minit setengah lagi untuk undian. 2 minit setengah lagi, kita telah 50% kepada waktu undian kita. Menghampiri tamat waktu undian 50%. Sekali lagi kita mengundi untuk 6 pilihan kumpulan. Dr. Bashar pun sedang memilih pilihan beliau sendiri. Sedang melihat dan memilih pilihan beliau sendiri. Itu anugerah khas. Nanti kita akan umumkan sebentar lagi. 2 minit lagi. 2 minit lagi masa undian. 2 minit lagi. Silakan undi. Masa inilah kita nak undi kawan-kawan kita. Masa inilah kita nak undi teman-teman kita, rakan-rakan seperjuangan. Sepenuh Hari Guru ini kita nak celebrate, kita nak meraihkan kreativiti, meraihkan inovasi semua orang. Jadi sama-sama hari kita undi kawan-kawan kita, inovasi-inovasi yang difikirkan mempunyai nilai wow factor di situ. Silakan undi silakan undi lagi. Adibah mana pelajar saya Adibah boleh standby. Kita akan tutup undian tidak lama lagi. Lebih kurang 1 minit lebih sikit. 5 minit saja kita buka undian. Ayo undian masuk. Okey, Adibah standby Nanti kita akan tutup undian. Okey, minit yang terakhir. 60 saat terakhir. Ayo kita undi. Undi bergambar sama dengan sempat lagi. Dah undi dah tu. Okey. Cepat kita mengundi kawan-kawan kita. Nanti kita tengok siapalah yang paling mendapat undian paling tertinggi. Okey, 15 saat lagi. Kita akan standby Adibah, mana saya punya sistem admin saya untuk tutup undian kita dalam 15 saat lagi.
Okey. Okey, countdown kita bermula. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, undian kita ditutup. Undian online kita ditutup. Okey, tahniah. Terima kasih semua. Syabas. Undian online kita ditutup. Nanti kita punya urustia sedang mengira undian. Mana Adibah? Saya tak nampak dia. Kata ni. Boleh ni. Saya fikir juri pun sedang menilai dan menimantara untuk memilih 3 pilihan juri dan berikan masa untuk kami mengumumkan keputusan dalam masa 5 minit lagi, insyaAllah. Jadi saya jemput tuan-tuan dan puan, bolehlah masa ni nak bergambar ke apa semua, dan boleh ambil tempat masing-masing, kerana kita akan mengumumkan keputusan nanti yang akan sampaikan hadiahnya insyaAllah oleh kita punya VIP kita insyaAllah. Di layar sekarang nampak poster-poster inovasi yang nampak bersumber tenaga lah, hebat, luar biasa. Bagi saya luar biasa tuan-tuan dan puan, 1 jam saja boleh buat. Yang untuk makluman tuan-tuan, jumlah undian terkumpul adalah sebanyak 313. Syabas, berikan tepukan untuk diri sendiri. 313 undian hari ini. Wah, banyak. Sekarang urustia sedang mengira. Sengit, saya nampak sengit. Ada beza 1, 2 ya, beza. Sangat sengit. So kita tunggu, barangkali Dr. Ikmal mungkin boleh bagi keputusan untuk pilihan juri. Dan kita tunggu Dr. Bashar untuk bagi keputusan pilihan Timbalan Rektor. Sebelum kita akan umumkan sikit masa lagi. Mohon semua untuk bersabar. Sedikit masa lagi kita akan umumkan dan setelah itu kita akan kembalikan majlis kepada urustia. Dr. Ikmal, mohon boleh kot nak bagi keputusan? Kita nak bersedia. Sebentar kita tunggu Dr. Bashar. Mana di belakang tu? Okey. Mungkin Ayat Raimi boleh bantu ya untuk dapatkan keputusan dari Dr. Bashar. Okey. Kita telah menerima keputusan untuk undian pilihan awam. Selama banyak 6 pemenang dan undian juri juga telah disampaikan. Sekarang kita tunggu undian khas Timbalan Rektor, insyaAllah sikit lagi masanya untuk menyudahkan. Okey, saya menjemput yang berusaha Pengurusan Dr. Basharuddin Haji Roland untuk sama-sama kita ke atas pentas kerana kita akan mengumumkan keputusan. Kita akan mengumumkan keputusan dan pemenang. Tuan-tuan dan puan yang lain jemput untuk mengambil tempat untuk kita umumkan keputusan. Okey, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan yang berusaha Profesor Madya Teknologi Dr. Basharuddin Abdul Hadi dan yang berusaha Tuan Haji Roland di Timbalan Pengarah. Sekali Yang Mulia Raja. Dan yang berusaha Yang Mulia Raja untuk bersama di atas pentas untuk kita menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang kita. Okey, di tangan saya sudah berada keputusannya. Okey, hadiahnya pun sedang dipersiapkan di belakang stage. Jemput, dipersilakan. Nampaknya undian kita sangat-sangat sengit ya. Sangat-sangat sengit. Kami terpaksa membuat pertimbangan yang sangat kritikal. Jadi sekali lagi saya ucapkan mari kita sama-sama berikan tepukan gemuruh untuk diri sendiri atas kejayaan menghasilkan prototipe inovasi konsep design thinking hari ini. Syabas semua. Tanpa melengahkan masa lagi, suka untuk saya mengumumkan untuk sama-sama mari kita berikan perhatian ke hadapan dan wakil kumpulan yang disebut untuk tampil ke hadapan menerima hadiah daripada VIP kita pada petang ini untuk anugerah poster pilihan ramai. Kita ada 3 pemenang. Kita umumkan yang pertama, kumpulan 17. Dipersilakan kumpulan 17. Wakil. Dah balik dah. Kalau tidak bagikan orang lain lah. Dia kata ni kan. Jemput. Wakil kumpulan 17. Silakan. Dipersilakan. Tahniah. Okey, seterusnya saya umumkan pemenang kedua untuk poster pilihan ramai, kumpulan nombor 3. Dipersilakan. Dan pemenang ketiga untuk anugerah poster pilihan ramai jatuh kepada kumpulan 13. Dipersilakan. Bergambar ya.
Sambil-sambil. Tahniah. Seterusnya, kumpulan akhir kumpulan 13. Tahniah. Ni package percutian ke mana ni? Hadiahnya. Okey, tahniah. Seterusnya, anugerah prototipe inovasi pilihan ramai. 3 pemenang. Berdasarkan undian tuan-tuan dan puan, kita umumkan yang pertama, kumpulan nombor 2. Kumpulan nombor 2, tahniah. Yang kedua, pemenang kedua untuk anugerah prototipe inovasi pilihan ramai jatuh kepada kumpulan nombor 20. Tahniah. Okey, 3, 2, 1. Okey. Tahniah. Seterusnya untuk anugerah pilihan juri, 3 pilihan, 3 kumpulan menjadi pilihan juri kita. Kita umumkan yang pertama, kumpulan 11. Kumpulan 11 menjadi pilihan. Silakan, tahniah. Yang kedua, untuk pilihan juri, kumpulan nombor 6. Silakan wakil. Dan yang ketiga, anugerah pilihan juri jatuh kepada kumpulan nombor 12. Jemput wakil untuk kita tampil di atas pentas untuk menerima hadiah daripada Timbalan Rektor UiTM. Okey, sekarang kita umumkan yang kemuncaknya, iaitu anugerah khas pilihan Timbalan Rektor sendiri. Saya fikir beliau memang nampak sangat excited untuk ni. Jadi tanpa melengah masa, kumpulan yang menerima anugerah pilihan khas Timbalan Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang pada sesi hari ini jatuh kepada kumpulan nombor 7, Black Curry. Silakan. Jemput. Wakil, jemput. Dia pakai tolak-tolak sampai nak naik. Naik. Ya. 7. Black Calorie. Tahniah diucapkan. Yang lain jangan risau, semua menang. Tak ada siapa yang kalah, semua menang. Okey. Tahniah. Ni pilihan khas Timbalan Rektor ni. Okey, saya jemput sama pemenang untuk bersama-sama untuk grup foto bersama dengan VIP kita. Satu grup foto bersama VIP. Saya kena injak sikit tapi okey. Ke depan untuk grup foto bersama dengan para VIP kita. Syabas, tahniah. Okey, tahniah diucapkan kepada semua. Terima kasih kepada yang berusaha Prosemadya Dr. Basharudin atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Tahniah diucapkan kepada semua. Tahniah, terima kasih kepada semua. Okey, dengan itu saya serahkan kembali majlis kepada pengacara majlis. Dengan itu saya Muhammad Syazwan bin Osman mengucapkan ribuan terima kasih, mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua, khususnya PIUiTM Cawangan Pulau Pinang yang terlibat dalam perkongsian ilmu pada petang ini. Hadirin yang dihormati, bagi melengkapi program kita pada hari ini, kita teruskan acara kita dengan penyampaian cenderamata sebagai tanda kenang-kenangan dari pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang sempena sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Pulau Pinang. Majlis menjemput yang berusaha, Yang Mulia Raja Samsudin bin Raja Saleh untuk menyampaikan sijil dan cenderamata. Majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha IRTS Muhammad Syazwan bin Osman, Pensyarah Kanan Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM. Yang Berusaha Profesor Madya TS Dr. Basharudin Abdul Hadi, Timbalan Rektor Timbalan Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang. Dijemput Yang Berusaha TS Dr. Muhammad Ikmal Fazlan bin Rozli Elias Rosli, Koordinator ICAN UiTM Cawangan Pulau Pinang. Yang Berusaha IRI Mi Idwan bin Tajudin, Penyelaras Pelajar Bahagian Pendidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Cawangan Pulau Pinang. Dan Yang Berusaha Muhammad Syafiq bin Abdul Rahman, Penyelaras Inovasi, Penyelaras Pelajar Bahagian Penyelidikan Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni UiTM Cawangan Pulau Pinang. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Yang Mulia Raja Samsudin bin Raja Saleh kerana sudi menyampaikan cenderamata tersebut kepada semua yang terlibat. Hadirin yang dihormati,
Majlis juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua yang hadir dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung bagi menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sekian dahulu daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.